أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah yang memberi kita rahmat untuk berada di satu majlis. Setiap satu majlis adalah pembukaan 70 pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu majlis seperti ini yang mengenangkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala adalah majlis yang kita duduk dan berdiri walaupun 10 minit, walaupun sebelum tempat duduk kita jadi panas, sejuk. Bila kita duduk lama sikit panas. Sebelum tempat duduk tu dah dipanas, kita duduk dan berdiri. Kata awliya Allah, Allah ampunkan dosa kita dari awal sehingga saat ini. Allahu Akbar. Keampunan itu datang bukan serta-merta, tetapi kerana adanya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Allah tahu apa kamu buat. Kamu duduk di mana, kamu berdiri di mana. Kerana fa'lam annahu la ilaha illallah, diampunkan segala dosanya. Dan bukan saja tu, mendengar satu huruf tentang Allah, begitu mulia ilmunya. Jadi Allah bagi kita 60 pahala syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha Akbar. Allah. Setelah 30 hari 30 malam berperang, berjihad dengan nafs-nafs kita ni, hari yang ke-31 Syawal, bila kita bertakbir, keluar air mata, bergegar kalbu, itulah tanda kita telah berjaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Akbar. Allah. Takbirnya ini untuk kemenangan pada saat ini, memerangi musuh-musuh kita dengan ilmu. Satu huruf 60 makam syuhada. Allahu Akbar. Satu perkataan yang kamu pelajari dari ilmu ni sebagai muta'allim. 70 tahun ibadat. 70 tahun ibadat satu perkataan. 70 tahun ibadat satu perkataan. Tadi alif saja. Yang sekarang ni wa aqimu syahadata lillah. Wa aqimu saja, wa aqimu. Salatul khusyuk saja, salatul khusyuk. Satu perkataan 70 tahun ibadat. Ya Allah, kalau perkataan itu membawa kita kepada ibadat yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadat yang hakiki, ibadat yang sidq, ikhlas, yakin, ya. Kita ke arah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa zurriyyati wa azwajihi ajmain. Jadi
Sekarang kita berada di majlis Salatul Khusyuk yang ke-7. Jadi tajuk dia adalah solat itu medan pertempuran sebelum bertemu Allah. Dari mana datang tajuk ni? Para awliya Allah ambil tajuk ni dari satu ayat Al-Quran, surah Ankabut yang Qari baca tadi, surah Ankabut ayat 69. Sama-sama kita baca. Waman jahadu fina. Waman jahsib. Waman. Satu, dua, tiga. Waman jahadu. Berapa huruf dah? Waman jahadu fina. Lanahdiyannahum subulana. Dah berapa huruf dah? Tengok kira-kira ya. Waman jahadu fina. Lanahdiyannahum subulana. Setiap huruf 60 makam syahid. Allahu Akbar. Kalau dengan perkataan ayat Quran, kalau tidak mati 60 musuh Allah, kita tak dapat 60 makam syuhada dengan satu huruf. Makna satu huruf pukulan dia sungguh berat kerana ini kalam Allah. Waman jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ada berapa huruf? Belum kira lagi. Komputer slow sikit. Bateri, tolong tambah bateri baru. Waman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Satu ayat berapa huruf? 25 huruf. Okey. Satu huruf Allah mempunyai jutaan-jutaan tentera Allah. Akan turun walillahi junudus samawati wal ardh. Allah mempunyai jutaan-jutaan tentera di antara langit dan bumi. Di mana saya dapat juta-jutaan ni? Nanti kita kira ya. Allah mempunyai tentera di antara langit dan bumi yang tidak boleh dikira oleh siapa. Malaikat pun tak boleh kira. Lebih banyak tentera-tentera Allah. Sebab tentera-tentera Allah mengawasi malaikat sendiri. Subhanallah. Tentera Allah. Allahu Akbar. Satu huruf diutus oleh Allah, turun daripada Allah ke dalam kalbu kita. 60 musuh Allah hancur, bunuh, mati. Allahu Akbar. Macam mana bunuh musuh-musuh ni mati? Mana musuh-musuh ni? Mana musuh-musuh ni? Banyak level memahami musuh. Suara dia, tajalli dia, rangka dia, frame dia, skeleton dia, macam-macam manifestasi dibunuh oleh tentera Allah. Dapat 60 makam. Allahu Akbar. Itu baru satu. Tadi 25. You kalilah 25 kali 60. Ya Allah. Begitu banyak musuh-musuh wajib dikalahkan ya. Jadi waman jahadu fina, barang siapa berjihad di jalan kami. Jalan kami. Barang siapa berjihad di jalan kami, semasa kamu datang solat atau dalam solat kamu berjihad. Berjihad. Waman jahadu fina. Allah tidak sebut fi sabilillah. Fina. Kenapa tak sebut waman jahadu fi sabilillah? Kenapa fina? Di jalan kami, dalam kami. Kenapa? Banyak apa pun. Siapa berjihad di jalan kami, jalan fi sabilillah, bukan fina. Ya, macam mana nak artikan? Kita apa? Kita faham sikit-sikit. Lanahdiyannahum subulana. Allahu Akbar. Kamu berjihad di jalanku, aku bukakan subulana. Subulana artinya apa? Banyak-banyak jalan, bukan satu jalan. Kepada Allah menuju satu jalan. Kenapa pula banyak jalan-jalan dibuka? Banyak jalan artinya 7 makam syahadah. Walaqad khalaqna fawqakum sab'an tara'iqa wa ma kunna li khalqi ghafilin. Kalau kamu mengingati 7 jalan ni, kamu tak akan lalai.
Kamu takkan terpesong, kamu takkan sesat dalam solat. Mudah kamu nak solat. Dan kami tidak lalai tentang kamu. Kami tidak lalai. Kami selalu turunkan ilmu dan syahadah. Kami turunkan, ya. Jadi kamu boleh mantap perjuangan kamu. Wa inna Allaha ma'al muslimin. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang ihsan sahaja. Kalau kamu berperang, berjihad di jalan kami, menuju kepada kami waktu kamu solat, kamu bertempur. Peperangan yang besar, bukan sikit. Banyak halangan, banyak benda akan datang menghalang kamu. Kenapa pula waktu zikir khusyuk, waktu solat tidak khusyuk? Sebab musuh-musuh Allah benci pada Allah. Mereka mahu kita tak rasa, wallahi. Mereka mahu mereka disembah. Disembah. Sembah, dipuja, dipuji-puji, dipuja-puja, disembah-sembah. Kita masih tak tahu. Masih lagi kita belum cukup mantap ilmu kita. Ilmu bukan Allah suruh duduk je, duduk dengar, belajar ilmu. Bukan Allah suruh lompat. Macam tak ada, senang saja. Cara dia senang sungguh. Okey. Berjihad. Ya. Masa kamu berjihad tu, innallaha, sesungguhnya wa innallaha la ma'al muhsinin. Kamu boleh berjihad, tetapi aku dengan orang yang berihsan. Ihsan artinya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak dapat melihat Allah, ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu seolah-olah melihat dia. Kalau orang yang berada dalam keadaan tu, aku bersama mereka. Nah, musuh-musuh kamu dah keluar, tak boleh dah. Sebab ini peperangan. Solat itu pertempuran besar, ya. Allah, ini kita kena faham betul-betul, kita kena faham. Baru kita merasai kemanisan iman. Jadi 70 tahun ibadat. Ya Allah, belajar ilmu ni sebelum pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu hadis, barang siapa duduk Imam Sayuti, barang siapa yang mengajar, seorang alim billah yang mengajar satu tajuk, maka dia diganjarkan dengan satu istana syurga bagi tiap-tiap tajuknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu istana, ya, dengan penuh bidadari, dengan penuh berapa juta anak kita nak meraihkan kesenangan, kemeriahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat besar, ya. Jadi begini, solat banyak rahsianya. Pertama, kita diperintahkan oleh Nabi sallu kama, sama-sama sallu ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Allah, para sahabat boleh lakukan amalan ni. Melihat Nabi solat boleh, kami tak boleh. Okay. Dengan jasad tak boleh. Dengar, perhati betul. Dengan jasad tak boleh. Dengan kalbu boleh ke? Boleh. Kalau mata hati dengan roh boleh ke? Boleh. Confirm memang kita dah melihat hamba Allah yang pertama beribadat kepada Allah. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, saya boleh masuk ke alam hakikat
memerhati dan melihat Nabiku beribadat. Allahu Akbar. Kabul solat. Tapi kena masuk ke alam roh, ke alam arwah. Pergi dulu ke alam roh, ke alam arwah, ke alam hakikat. Di situ melihat Nabi sallallahu. Allah terima. Allahu Akbar. Jasad tak boleh, kalbu boleh kalau mata hati terbuka. Roh boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kalau saya tak dapat syarat saat ni, saya tak dapat roh, tak boleh masuk ke roh. Dari roh tak boleh masuk ke alam arwah, tak boleh malam hakikat. Macam mana tu? Tak apa kalau ada orang yang berada di kalangan kita yang sudah masuk, tembus masuk ke alam roh, ke alam arwah, ke alam hakikat. Boleh, Allah kabul. Allahu Akbar. Mudahkan, Allah permudahkan, Allah permudahkan. Okey, itu sebab kamu solat, kamu selalu duduk bersama dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Orang yang benar, solatnya benar di sisi Allah. Kerana Allah, untuk Allah, tidak ada untuk dunia, tidak ada untuk apa pun. Surah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah Taubah, ya. Cari ayat di sana 100 lebih, ya. Okey, roh. Sir. Oh, subhanallah. Itulah saat tidak ada satu makhluk pun belum dicipta. Ini alam arwah. Semua roh-roh telah dicipta. Alam ni tak ada siapa pun dicipta, hanya ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah setiap qiyam Nabi, satu qiyam Nabi adalah 12,000 tahun Allah, bukan tahun kita. Sebab sana tak ada tahun dunia. Allah, berapa puluh ribu tahun. Berapa kelipatan ganda tahunan Nabi kita beribadat, ya. Allah. Jadi medan solat adalah medan pertempuran, jihad. Jadi macam mana saya nak bertempur? Nombor satu, senang aja. Kita dah ajar formula tu, ramai tidak mempraktikannya dengan ikhlas. Jadi pertempuran berat, kita kena bawa kalimah yang sangat berat. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masa membaca tu tutup mata, fokus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebelum solat sekali cukup, sekali. Sebab dalam satu kalimah ni ada 1 juta kebaikan. Okey. La ilaha illallah tu, dalam la ilaha illallah pertama ada syahadah ilah. Syahadah ilah digunakan untuk meruntuhkan segala alihatan. Hancur habis. Nombor 2, syahadah isbat illallah. Dengan syahadah isbat memperkukuhkan iman kepada Allah yang kita nak bertemu. Okay, nombor 3, la ilaha illallah wahdahu. Syahadah di dalam keadaan bertauhid. Tauhid dah mantap. Dengan nafi isbat tadi dah mantap. Tauhid dah mantap, syahadah tauhid. La syarika lahu, tidak mensyirikan Allah di dalam ilah. Rabb tak disyirikan, la syarika lahu. Kemudian lahul mulk, syahadah mulk. Allah, tadi saya buat bisnes, saya kerja, 1000 benda nak fikir, semua milik Allah. Saya tak peduli, saya tak mau fikir, saya tak mau ingat. Lahul mulk, semua dia punya, syahadah mulk. Dah gugur. Tapi tak boleh gugur dengan baca bibir, tak boleh, kena fokus dari ujung rambut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 cukup, bukan 10, bukan 100. Tapi kenapa lepas solat baca 10, baca 4, baca 3?
Sebab dah banyak syirik berlaku dalam solat. Kena gugurkan semua. Sebelum kita bergerak, badan tak boleh bergerak. Selepas baca tu baru boleh gerakkan badan. Gerak badan, syirik masih belum gugur. Mana berat. Lepas tu you buat apa pun berat. Kerja you berat. Semuanya jadi berat. Okay? Syahadah mulk. Kemudian syahadah tahmid. Mulk walahul hamd. Yuhi syahadah hayat. Kita dah tahu syahadah hayat macam mana. Mayat, hayat. Hayat, mayat. Mayat, hayat. Hayat, mayat. Syahadah hayat macam mana? Syahadah hayat macam mana? 3M. Okey, syahadah mayat macam syahadah yumit tu macam mana? Dah mati. Macam mana 3M? Oi, dengan kalimah tauhid ni saya dah maut, dah kena pukulan maut. Kalimah la ilaha illallah ni dah pukulan maut atas diri saya, pukulan maut. Bila dah kena pukulan maut, saya dah mati. 3M. Macam mana cara nak fikir? Kemudian saya dah mayat. Kerana dah kena pukulan. Satu kali dia baca. Satu kali dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Bom. Sejuta pukulan. Nabi kata sejuta kebaikan, sejuta keburukan dihapuskan. Sejuta pukulan. Bom. Dah maut. Dah maut. Dia dah maut. Dia dah maut, jadi dia dah mati. Dia dah mati, dia jadi mayat. Bungkus. Yuhyi wa yumiit. Sekarang syahadah yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun daimun. Syahadah hayyun daimun. Yang hidup hanya Allah aja. Ya Allah, ada hayyun daimun. La yamut. Tidak ada kematian bagi Allah. Kenapa saya hidup? Saya mati pun masih lagi ada hidup. Masih lagi ada hidup, masih lagi dihidupkan. La yamut. Biyadi syahadah biyadikal khair. Semuanya baik. Semuanya di tangan Allah itu baik. Ya. Jadi insya-Allah ini praktik yang wajib kita praktikkan. Belajar ilmu baru tidak guna kalau amalan yang kita belajar kita tidak betul-betul praktikkan. Adik-adik ni, anak-anak ni paling bertuah. Sebab dari kecil lagi kalau mereka sudah ditanam dengan solatul khusyuk, ya Allah, mereka akan mencapai hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kejayaan dalam pelajaran mereka, kejayaan dalam hidup mereka, kejayaan di dalam pengajian mereka, kejayaan dalam apa pun mereka buat, mereka akan dapat kejayaan. Kita dah mau mati, masuk kubur baru nak belajar ilmu ni. Di zaman ni mereka seperti tumbuh-tumbuhan. Jarum senang boleh masuk. Kita dah jadi macam kayu, gergaji pun boleh patah. Gergaji boleh patah, paku boleh bengkok. Macam tu, tak boleh masuk. Budak-budak kecil ni senang. Ilmu ni masuk, confirm mereka. Apa mereka buat, mereka akan berjaya. Lepas dapat ilmu ni, mereka buat apa pun mereka berjaya. Apa pun mereka lakukan, mereka akan berjaya. Kerana hayya 'alal falah. Salatul khusyuk, hayya 'alal falah tidak boleh dipisahkan. Jadi bertuah sungguh anak-anak ni muda. Senang masuk sebab mereka tak ada dunia. Mereka tidak ada alihatan. Mereka tak ada masih Allah nak fikir. Jadi tanam. Ingatkan mereka ni hari-hari. Jangan jemu-jemu. Ingatkan 5 minit sebelum solat. 10 minit sebelum solat. Dan pastikan mereka mengamalkan apa yang wajib diamalkan. 3M. Kejayaan mereka lah kejayaan ibu bapa. Kejayaan mereka lah kejayaan para pengajar, tenaga pengajar tadi. Hayya 'alal falah senang ditemui dari anak-anak, bukan dari ibu bapa. Berjayanya anak-anak, berjayanya ibu bapa. Itu terbalik. Kita dapat anak soleh punya doa bukan waktu kita mati je. Dalam dunia pun Allah kabul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. La